kursi. Kadang-kadang menang, kadang kalah, kadang duduk di atas, kadang di bawah. Itulah bawa roda. Kan roda ni kadang duduk di atas. Kan tiup tu contohnya. Senang. Tiup tu kadang duduk di atas, kadang duduk di bawah, kadang tepi. Itulah umpamanya. Islam ni kadang menang. Orang sokong dia menang. Kalau dalam negara yang mengamalkan sistem demokrasi, bila ramai orang Islam dan orang yang bukan Islam menyokong dalam pilihan raya, dia menang. Tapi kalau tak sokong, kalah. Walaupun kalah, Islam tetap menang. Jangan kita kata Islam kalah, habis Islam kalah. Tak boleh begitu. Islam tetap menang. Kerana Islam adalah agama yang diiktiraf oleh Allah, bukan diiktiraf oleh manusia. Bukan diiktiraf oleh perlembagaan, tapi diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahi Islam. Jadi sebab itu bila kita duduk dalam jamaah Islam, kita tak kalah, cuma kita tak menang saja. Tapi adakah kita kalah? Kita tidak kalah. Sebab itu kita tak boleh berputus asa dalam perjuangan Islam. Walaupun kita kalah, walaupun kita masuk menyertai pilihan raya berkali-kali kita kalah, menang, selagi ada ruang demokrasi, walaupun kita sedar di mana demokrasi di Malaysia khususnya berlaku secara tidak seimbang, padang yang tidak sama rata, selagi kita ada peluang, selagi kita ada ruang untuk menyertai pilihan raya dalam negara yang beramalkan sistem demokrasi ini, maka wajib kita gunakan ruang itu. Wajib kita mengundi. Kalau ada orang kata mengundi, tak wajib. Orang yang jahil murakab. Jahil murakab, jahil piang. Orang Kedah kata piang sungguh, punya jahilnya. Sebab walaupun bukan sunnah asalnya, tapi kita kena rujuk kepada kaedah fiqh. Kaedah fiqh menyebut la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Tidak sempurna perkara yang wajib melainkan dia jadi wajib. Walaupun asal tak wajib, tapi jadi wajib. Pasal apa? Kerana hadafnya, tujuannya untuk kita nak menegakkan kebenaran dalam negara yang mengamalkan sistem demokrasi, maka pilihan raya itu salah satu caranya. Jadi kita gunakan ruang itu. Selagi ada ruang itu, maka jadi wajib kita menyertai pilihan raya. Jadi kata Nabi, Islam akhir zaman keadaan seperti mana roda, kadang menang, kadang kalah. Sama ada menang, kalah atau sebagainya, orang sokong ataupun tak sokong dalam pilihan raya, yang memenangkan calon kita ataupun mengalahkan calon kita. Jadi kita kena bersama Islam. Faduru ma'al Islam ya sudah. Maksudnya Nabi kata kita kena berpusing ikut Islam. Kita kena ikut Islam, jangan tinggal Islam. Jangan lari daripada Islam. Sama ada kita menang, kita kalah atau sebagainya, kita kena ikut Islam. Jangan lari daripada rel. Jangan lari daripada landasan Islam itu. Kalau lari ketika kita menang, Allah akan laknat kita. Kalau kita lari sewaktu kita kalah, Allah akan laknat kita. Dan begitulah seterusnya. Dan ingatlah kata Nabi, di akhir zaman akan berlaku pertelingkahan di antara Quran dan pemerintah. Nabi sebut dalam hadis. Akhir zaman akan berlaku, pemimpin dan pemerintah akan bertelingkah dengan Quran. Maksudnya pemimpin akan kata lagu lain, Quran kata lagu lain. Quran kata wajib kita mengikut dan melaksanakan hukum Allah. Pemimpin kata tak boleh dalam negara sekarang, negara maju, negara demokrasi, negara itu, negara ini dan sebagainya, tak boleh ikut Al-Quran. Jadi akan berlaku keadaan ini. Ini apa yang telah disebut oleh Nabi SAW 1500 tahun itu. Sedangkan pada masa itu belum ada parti politik lagi atas dunia. Tak ada parti politik lagi. Yang ada Hizbullah wa Hizbus Syaitan. Parti Allah, parti syaitan. Nama parti secara khusus tak ada lagi. Sebagai wadah perjuangan tak ada lagi. Tapi perjuangan batil, kebenaran hak dan batil ini sudah ada. Sebab itu Allah kata furqan tadi, pembeza tadi antara benar dan salah. Benda ini sudah ada. Cuma tak ada nama yang khusus kepada parti-parti yang tertentu. Tapi soal perjuangan itu sudah ada. Nabi dah beritahu akan berlaku pertelingkahan di antara Quran dan pemimpin. Maka hendaklah kamu mengikut Al-Quran. Jangan ikut pemimpin, kena ikut Quran. Dan seterusnya Nabi sebut dalam hadis itu, akan berlaku juga bila mana kamu mengikut pemimpin kamu. Bila tak ikut Quran, ikut pemimpin, kamu akan sesat. Kalau ikut pemimpin, kamu akan jadi sesat, kata Nabi. Pemimpin yang macam mana? Pemimpin yang menolak Islam, menolak Quran, menolak hukum Allah,
jual beli manusia dengan nilai wang, boleh membeli manusia dengan harta benda dunia, ditawarkan dengan tawaran-tawaran yang lumayan untuk membeli nilai manusia dengan harga 200, 500. Saya tengok dalam Malaysia kini tadi, punya huduh ada perangai pakat pi duk beratuk nak ambil duit. Nak ambil duit di rumah JKKK pi. Dia kena tambah pi, JKKK pi. Pi neraka jahanam dah. Bagi rasuah, Nabi dah sebut la'anallahu rashi wal murtashi, inna rashi wal murtashi finnar. Nabi sebut, kan saya sebut. Pi lah tanya mufti tengok, tak percaya. Nabi sebut pemberi rasuah dan penerima rasuah, kedua-dua masuk neraka. Kerana Allah melaknat kedua-dua sekali. Orang yang bagi dan orang yang terima. Bagi dengan syarat, orang yang terima pun menepati, berpegang kepada syarat jadi rasuah. Tapi kalau bagi tak bagi syarat, tak dinamakan rasuah. Bagi tak ada syarat, bagi siapa pun bagi, itu tak dinamakan sebagai rasuah. Kena faham isu ta'rif rasuah. Maka akhir zaman Nabi kata akan berlaku benda. Kalau kamu ikut pemimpin dan pemerintah, mereka akan adallukum, mereka akan sesatkan kamu. Wa in asaitumuhum qatalukum. Nabi kata kalau kamu ingkar kepada arahan mereka, qatalukum, mereka akan bunuh kamu. Kalau tak sampai tahap bunuh pun, mereka akan bertindak kata kamu. Kalau kita sebagai masyarakat kampung pesawak tak dapat baja, tak dapat baja cap kaki, tak dapat. Contohlah, kalau macam saya contohnya pejabat awam, kerja makan gaji, tak dinaikkan pangkat ataupun ditukar. Tapi saya tak apa heran lah, sebab Kedah dia Mata Mahmud 12 cawangan, dia tak boleh hantar 4 lain dalam Kedah. Paling ni sangat hantar bilang kahwin, hantar bilang kahwin pun nak heran apa lagi syuran. Duduk tak kahwin. Dia 12 cawangannya di Kedah Mata Mahmud, hantar pergi Taman Laut. Dia tak boleh hantar mai Perak ke Penang, dia dalam Kedah. Kita ada rasa paling jauh dalam kahwin lah kan. Itu boleh lah. Tapi tak tu tak maulah, sampai pencet di sini lah, bukan pin. Dan banyak baru, kita cawangan banyak baru. InsyaAllah. Jadi maknanya akan berlaku. Nabi kata kalau ikut in ata'tumuhum adallukum. Kalau kamu ikut mereka, mereka akan sesatkan kamu. Wa in asaitumuhum qatalukum. Kalau kamu tentang mereka, mereka akan bunuh kamu. Bila jadi lagu tu, sahabat tanya, kami nak buat macam mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah bagi jawapan yang jelas. Nabi kata lebih baik mati daripada hidup. Sekiranya mati itu dalam kerajaan Allah dan hidup meneraka di Allah. Jadi suatu jawapan ringkas yang Nabi telah gariskan kepada kita, maknanya mati itu lebih mulia kalau mati itu mendapat kerajaan Allah kerana mempertahankan kebenaran untuk menegakkan agama Allah. Pasal apa? Sebab orang yang mati ini ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada Allah. Orang yang mati pada jalan Allah ni hakikat dia tak mati. Orang yang mati syahid ni sebenarnya dia tak mati. Kalau dia betul-betul mati syahid lah, maka mati dia tu dalam keadaan di mana dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah sebagaimana yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran berhubung dengan kemuliaan orang yang mati syahid. Jangan kamu kata bahawa orang yang terbunuh wala taqtulu fi sabilillah amwatun bal ahya walakin la tash'urun. Di mana Allah Ta'ala kata jangan kamu kata orang yang mati terbunuh pada jalan Allah itu ahya, mati. Jangan kamu kata mereka itu mati, sedangkan ahya'un 'indallah, mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang yang mati syahid adalah mati yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nak jadi nabi dan tak jadi nabi, jangan harap nak jadi nabi kalau mengaku jadi nabi kafir. Dan iaitulah nabi-nabi, siddiqin, syuhada, salihin wa husna ulaika rafiqa. Jadi kita masih ada ruang, kita masih ada peluang. Bukan jadi nabi. Jadi nabi tak ada jadi nabi dah, sebab nabi adalah manusia terakhir. Kalau mengaku jadi nabi, kafir. Macam Qahar Ahmad, dia mengaku jadi nabi pada orang Melayu, kafir. Tapi sampai hari tak ada tindakan apa pun. Yang kata undang-undang Malaysia boleh, Malaysia boleh tak ambil tindakan apa. Sedangkan jelas murtad, mengaku nabi, murtad. Dia duk gaduh orang yang bukan Islam menghina Islam. Memang kita marah orang Islam menghina Islam.
Tapi adakah kita tunjuk, ajar kepada mereka? Dan dalam masa yang sama, adakah orang Islam menjaga akhlak, menjaga etika laku, menjaga diri mereka, iaitu tidak menghina agama Allah, tidak menentang Allah, tidak mempersenamakan hukum Allah. Padahal orang Melayu Islam paling banyak menunjukkan contoh teladan yang buruk terhadap agama Allah. Tak tutup aurat, hina Islam, tapi tak ambil tindakan. Menghina hukum Allah, menghina Islam, tapi tak ambil tindakan. Jadi semua ini adalah perkara-perkara yang perlu kita fahami dengan jelas. Iaitulah perkara-perkara yang perlu kita fahami. Walaupun kita marah dan disuruh kita marah terhadap orang yang bukan Islam, menghina Islam, tapi dalam masa yang sama Islam mengajar kita marah itu dengan perasaan mendidik. Marah itu dengan cara mendidik orang yang bukan Islam supaya mereka faham Islam. Selama ini mereka tak faham. Pasal apa? Sebab yang duk tentang Islam orang Islam, jadi mereka tak faham. Mereka jadi keliru. Orang Islam pun tak faham, tak apa orang bukan Islam. Kan? Orang bukan Islam. Jadi itu yang perlu kita faham. Kadang-kadang keadaan yang macam baru ni saya pergi tazkirah dekat di Kongsi, ada seorang sahabat tu dia tanya, Ustaz, baru ni kawan saya dia kata, kalau tengok dia dengan arak pun minum, berzina ni tu saya kira abang terang-terang kat jahat tak berzina lah apa semua. Dia ada cerita kat saya, Allah ada kalau dia bohong, saya bohong kerja balik. Kan? Lepas tu dia kata apa? Dengan selok pendek itu aurat ni tu saya kira. Tapi bila hari tercetusnya berita lelaki dan teman perempuan teman lelaki tu Cina tu yang Elvin nama saya berkata sebelum keluar dalam berita menghina Islam dengan promote makanan di bulan puasa. Dia kata kawan dia ni orang yang pertama dia dengar lah, kata jom kita pergi bunuh dia. Hina Islam ni memang biadab, dia tak boleh dimaafkan. Dia cerita dengan saya pun kata apabila ada semangat dia tu, tapi kenapa betul sikit lah. Ya, dia tu kenapa betul sikit, dia pun tak betul, dia tak betul yang orang. Dan semangat untuk merasa benci kepada orang tak Islam tu bagus lah. Tapi tentang diri dia pula masalah tu lah yang kita kata kadang-kadang macam-macam. Yang kata Malaysia boleh ni, tuan-tuan, macam-macam patient, macam-macam patient. Ramai orang Melayu Islam yang hina Islam, mendedahkan aurat, kadang artis-artis dalam lakonan, sekejap pakai tudung, sekejap tak pakai tudung. Itu antara perkara-perkara termasuk di dalam mempersendakan hukum Allah. Menutup aurat ni wajib, dia mempersendah baik. Kalau dalam hukum Islam orang tu tahu kata buat macam tu adalah suatu kesalahan, tapi dia buat dengan sengaja untuk menentang Islam, menentang hukum Islam, jatuh jadi kafir. Bila jadi kafir, kena ambil tindakan. Ini hukum Islam. Tapi berapa ramai yang diambil tindakan kerana mempersedamakan hukum Islam. Nak ambil tindakan macam mana? Big Mama pun tak pakai tudung. Bila Big Mama pun tak pakai tudung, Mama berani nak ambil tindakan. Lu siapa, awak siapa? Nanti dia tanya Allah, Jakim, lu siapa, awak siapa? Mampun. Jadi kalau Jakim ni orang jenis ulama yang betul-betul berani untuk mempertahankan kebenaran, dan heran benda yang takdir tak takdir, tapi masing-masing macam dia kata tadi, Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi. Jadi pengajaran untuk kita, iaitu orang sentiasa mengharapkan, tak nampak dah kehidupan dia sempit, dia tak nampak. Kalau aku tak makan gaji ni, tak duduk di tempat ni pakai tak ada apa lah, nak kerja apa pun tak tahu lah, tak ada dah rezeki, tak ada dah makan, terpaksa lah, takdir pun ikut juga. Allah Ta'ala sebut dah dalam Quran, Nabi sebut dah dalam hadis. Sebab itu kita kena ikut panduan yang ada dalam Quran dan hadis Nabi tunjuk kepada kita, kerana itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang Nabi sebut hadis yang telah kita baca di awal tadi, iaitu aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, sekiranya kamu berpegang dengan kedua ini, kamu akan selamat dan kamu tidak akan sesat. Tapi kalau tinggalkan Quran dan hadis, tentu kamu akan sesat, hidup kamu di dunia dan juga di akhirat. Wal ayazubillah min dzalik. Jadi itulah pengajaran daripada peristiwa nuzul Al-Quran yang dapat saya kongsikan bersama dengan para jemaah sekalian. Sebenarnya letih pun memang letih, tapi semangat juga malam ni sebagai malam yang kedua, dan kuliah tazkirah saya malam ni sebagai tazkirah penamat lah kita kata dalam sesi bulan Ramadan. Itu dia sedikit saya bangga kata itu nak berahsi malam ni.
Jadi alhamdulillah lah, dengan tujuan untuk kebaikan kita bersama. Bukan ada apa-apa tersirat di hati saya untuk nak mencemooh, nak menghasad dengki pada siapa, tidak, tapi semata-mata untuk menyuruh dan mengajak supaya kita benar-benar menghayati Al-Quran dalam hakikat dan sunnah, kembali kepada kitab Allah, supaya kita menjadi hamba Allah yang sebenar-benar mentaati dan mematuhi perintah Allah. Bukan setakat kita melaksanakan perkara-perkara yang berkait dengan amalan yang fardu seperti mana puasa dan sebagainya, tapi amalan-amalan yang perlu kita pahami daripada apa yang disuruh oleh Allah dan Rasul, wajib kita patuh dan wajib kita taat sebagaimana yang disifatkan oleh Allah sebagai orang yang beriman, iaitu sami'na wa ata'na, dengar dan patuh, iaitu taat dengan apa yang Allah dan Rasul suruh, bukan sami'na wa asaina, kita dengar tapi kita ingkar, wal ayazubillah min dzalik. Jadi saya rasa sekali ini dulu untuk renungan kita bersama pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit masa yang saya ambil daripada tuan-tuan dengan tujuan yang baik untuk kita kongsikan bersama ilmu pengetahuan pada malam ini. InsyaAllah pertemuan kita adalah suatu pertemuan yang dipenuhi dengan keberkatan Allah dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Dan sekiranya diizinkan Allah, kita akan bertemu lagi di dalam program-program yang seterusnya, dan terutama sekali dalam program kuliah saya lah. Jangan lupa kuliah selepas bulan puasa ini selepas raya, insyaAllah. Tolong ambil ingat, catat dan jadual. Tak cukup dengan main ceramah malam ceramah malam tazkirah Ramadan, pengisian dan malam Ramadan saja, tapi untuk memantapkan kita dan ilmu serta memantapkan keimanan kita ialah dengan majlis-majlis ilmu yang dilakukan secara berterusan. Jadi program kuliah saya seperti biasa, hari Rabu malam Khamis minggu yang kedua, dan juga hari Khamis malam Jumaat minggu yang keempat. Jadi tolonglah ambil perhatian dan cantik buat jadual sikit. Jadi ramai yang macam ni seronok. Kita nak cakap pun kita jadi seronok betul. Kalau main 2-3 runway kita jadi tak seronok nak cakap, dan mengajak pun jadi lemah semangat. Jadi bakal-bakallah untuk kebaikan. Dan pada saya tak ada masalah bila tuan-tuan main tak puas hati, tak faham, boleh tanya. Walaupun sedang saya mengajak pun saya bagi kebenaran untuk tuan-tuan angkat tangan tanya atau tulis tanya apa tak apa, saya izinkan. Saya izinkan. Kalau guru izin tak apa, kalau guru tak izin tak boleh, dia tak berkat mengaji kan. Itu antara adab dalam menuntut ilmu. Tapi saya izinkan tengah mengajar, tuan-tuan perempuan tak faham, angkat tangan ataupun tanya tulis kat saya, insyaAllah. Kadang-kadang dia nak tunggu sampai habis kuliah pun tanya, jadi terlupa. Maklumlah orang lama bukan orang tua, orang lama. Jadi orang lama ni dia mudah lupa kadang. Biasalah manusia, kalau tidak tak sebut manusia lah. La sumiyal insan illa jinsian, tak dinamakan manusia mereka ada sifat lupa. Jadi sifat lupa pada manusia ni biasa, itu adalah lumrah ataupun fitrah kepada manusia. Tapi untuk mengingati, itulah tujuan yang Allah suruh kita saling ingat, mengingati antara satu sama lain. Maka masa yang paling baik dan sesuai untuk kita ialah dalam majlis-majlis ilmu yang seperti ini, termasuklah dalam program-program kuliah yang kita aturkan secara berjadual. InsyaAllah di situ boleh kita ajukan soalan, berhiwar, soal jawab dan sebagainya antara kita. Itu adalah tujuan untuk kebaikan kita bersama di dalam menambahkan ilmu pengetahuan supaya ibadah kita dan amalan kita diterima oleh Allah SWT. Itulah yang paling kita harapkan, itulah yang paling bernilai untuk kita. Tak ada makna, tak ada arti amalan kita kalau Allah Ta'ala tak terima. Antara orang yang Allah Ta'ala tak terima amalan, iaitu orang yang beribadah dalam keadaan jahil. La madudatun, Allah Ta'ala Nabi ulama sebut dalam riwayat mereka, madudatun la tuqbal, iaitu tidak diterima amalan dan ditolak oleh Allah Ta'ala. Ibadat orang yang melakukan ibadah itu dalam keadaan jahil. Jadi tujuan kita adalah untuk memastikan kita beribadah dalam keadaan ilmu. Bila ada ilmu, walaupun sikit ibadah yang kita buat, tapi ikhlas, menepati syarat dan peraturan yang ditetapkan di dalam ibadah, maka Allah Ta'ala akan terima ibadah kita, insyaAllah. Itulah yang paling membahagiakan hidup kita di dunia dan seterusnya di akhirat nanti, insyaAllah. Jadi salah satu sekali ini dulu untuk renungan kita bersama, khususnya dari saya sendiri dan para jemaah sekalian. InsyaAllah kalau diizinkan Allah kita akan bertemu lagi di lain masa. Maka sekali itu sahaja aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.